Assalamualaikum semua. Okey Ustaz, insyaAllah kita boleh mula Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pagi ini insyaAllah. Hari ini 5 November 2023 kita akan bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman untuk sama-sama kita mendengar perkongsian beliau ke atas kupasan juzuk amma kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau bulan lepas pada 8 Oktober kita telah mendengar perkongsian beliau kupasan atau pentafsiran surah Abasa ayat 17 hingga 32. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan bersama beliau dan kita juga sama-sama mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia guru-guru Semak Kajang, Ustaz, Ustazah bersama kita dan juga sahabat-sahabat sekalian bersama kita, sama ada yang berada di Malaysia ataupun yang berada di luar negara, dan juga para tetamu yang kami hormati sekalian yang bersama kita pada pagi ini insyaAllah. Bagi memberkati kuliah subuh pagi ini, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan ini majlis seterusnya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Persilakan, falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqal jihad wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa rasulil mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa liman sara ala nahjihi wa istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala di atas kurniaan nikmat dan juga kehidupan kepada kita. Terima kasih kepada Tok Red selaku pemudah cara dan juga selaku kapla lah, bukan kapla, yang grup-grup council, high council, tapi ini kapla An-Nadi, kapla An-Nadi. Maaf. Dan yang dihormati lagi dikasihi lagi disegani kapla saya. Sempat lagi Abang Long Badil kita. Yang disayangi guru-guru kita, para pendidik kita yang sentiasa kita dahagakan curahan kasih sayang ilmu dan juga doa daripada mereka dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung baki surah Abasa ayat 33 hingga 42. حيث أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب, ayat 33 hingga 42 khitam ataupun penutup pada surah Abasa ini mengisahkan tentang kaedah ataupun apa yang akan berlaku di hari akhirat. Ayat ini sekali lagi bersifat futuristik, benda yang akan berlaku dekat akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan as-sakhah pada ayat 33? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Al-Imam sahabat Nabi SAW, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan as-sakhah adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Nama daripada nama-nama hari kiamat yang kita tahu. Hari kiamat nama dia Al-Qiyamah, As-Sakhah, Al-Akhirah, Yaumul Hisab, Yaumul Talaq. Itu semua nama-nama hari kiamat. Begitu banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan dan memberi rasa takut kepada hamba-Nya agar merisaukan keadaan di hari kiamat. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, as-sakhah boleh juga dikatakan sebagai tiupan sangkakala, iaitu yang berlaku pada hari kiamat. Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan as-sakhah itu adalah pekikan, pekikan, bunyi yang sangat kuat di hari kiamat, kerana dia mampu memekakkan telinga hampir sahaja menjadikan telinga itu tuli. Kemudian apakah implikasi hari kiamat dan keadaan dia? Apakah dia punya bentuk-bentuk, antara bentuk-bentuk hari kiamat itu dan juga peristiwa yang akan berlaku? Kalau kita tengok orang yang dalam keadaan perang, kita tengok video-video footage sahabat-sahabat kita, saudara seagama dan sedarah daging dengan kita di Palestin, masih lagi orang mampu maknanya kalau dah berlaku runtuhan pun cari lagi anak yang hilang dalam runtuhan. Anak ini cari lagi mak ayah. Tapi itu dalam keadaan peperangan, maksudnya kalau ikut secara logik lari je lah semua kan, daripada kena tembak, daripada kena bedil dan sebagainya. Tapi itu dekat dunia, masih lagi kita mampu untuk menunjukkan affection kita. Tetapi dekat akhirat besok, ketika mana Allah kata yauma yafirru, farra yafirru tu maknanya lari. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari ketika manusia lari daripada saudara mara dia, daripada kaum kerabat dia, daripada adik-beradik dia, wa ummihi wa abih, dan daripada ibu dan bapanya, wa sahibatihi wa banih, dan daripada pasangan hidupnya, yakni isterinya dan anak-anaknya. Ini adalah kelompok manusia yang paling rapat dengan manusia ketika mana duduk di dunia ini. Inilah kelompok paling rapat. Kelompok pertama, kelompok yang disebut sebagai silaturahim, hubungan silaturahim dengan kita, dia beradik. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang kita wajib taati, iaitulah ibu bapa. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang kita santuni mereka, iaitulah ataupun kita bertanggungjawab ke atas mereka adalah isteri dan anak-anak. Iaitu waktu dilihat masing-masing ini, kita tengok saudara kita, kita tengok mak ayah kita, even kalau orang yang masih ada mak ayah ketika itu. Wasahibati, kalau tengok isteri dia dan anak-anak dia, bukan mereka pergi dan nak ambil dia orang, nak bawa berlindung, tak. Masing-masing menjauhi antara satu dengan yang lain. Ada sebuah asar yang diriwayatkan oleh Akrimah, bahawasanya seseorang itu waktu itu berdua dengan isterinya.
Maka dia bertanya kepada isterinya, wahai isteriku, ayu zaujin kuntu laki. Aku ni macam mana aku ni, kategori aku sebagai suami bagaimanakah aku dengan dirimu. Begitulah kalau ayat ininya. Kalau ayat biasa-biasanya, I ni macam mana, you rasa I ni macam mana, macam mana I punya performance sebagai suami. Gitulah lebih kurang. Isteri menjawab, engkau adalah ni'mal zauj, sebaik-baik suami adalah engkau. Dia dalam hadis menggunakan perkataan ba'lin. Ayu ba'lin kuntu laki. Macam mana aku ni pasangan. Lalu dia kata, ni'mal ba'li anta, sebaik-baik pasangan adalah kamu. Dan isterinya memujinya dengan pujian yang baik. Banyak pujilah. Cuba hari ni kita tanya bini kita sendiri, dia nak puji ke dia nak kecam, ataupun dia nak nak kritik, seumpama netizen mengkritik dengan tanpa belas kasihan dan tanpa sempadan. Gitulah. Sampai budak-budak yang mak dia kerja McDonald pun dia Yahudi kannya. Ini kita punya mentaliti orang kita. Dia terpaling Palestin antara yang Palestin duduk dekat Palestin. Itu masalah juga orang kita ni pun. Kan? Jadi dia benci Yahudi, tapi perangai Yahudi masih lagi belum dibuang selaput-selaputnya daripada diri kita. Banyak kita kena muhasabah sebenarnya. Perkara pertama yang kita nak berjuang dalam Palestin ni adalah buang perangai Yahudi dalam diri. Itu nombor satu. Buang perangai Yahudi dekat pejabat, buang perangai Yahudi dekat dalam diri, buang perangai Yahudi dalam bisnes, buang perangai Yahudi dalam macam-macam aspek dalam kehidupan kita. Terlalu banyak. Wal'iyadzubillah. Lalu suami kata, if that is the case, lebih kurang gitulah dia, Ikrimah riwayat dalam bahasa Arab, ya. If that is the case, boleh tak aku minta something sikit aja daripada engkau yang secara sukarelanya engkau willingly bagi dekat aku, supaya aku dapat selamat daripada apa yang engkau saksikan sekarang ni. Maknanya nak minta pahala sikit. Ya, nak minta pahala sikit daripada isteri. Sikit je. Isteri kata, ma aisara talabuka. Mudah sangat permintaan kamu ini. Tapi aku tak mampu nak beri sesuatu pun, kerana aku pun sedang dikecam dan juga dicengkam dengan rasa takut yang sama sebagaimana yang kamu sekarang ni sedang alami. Dan sesungguhnya seseorang itu, laki itu pula, dia pergi jumpa anak dia balik. Dia pergi jumpa anak dia. Lalu dia kata, wahai anakku, waladi, wahai anakku, orang tua seperti apa aku ni? Aku ni bapa yang macam mana dengan kamu? Anak menjawab dengan memberi pujian kepada bapa dia. Dia kata, ayahlah yang terbaik. You are the best father. Okay. Tapi bila bapa dia minta, wahai anakku, boleh tak engkau berikan kepadaku? Aku perlukan sedikit bantuan. Mudah-mudahan aku dapat selamat dalam keadaan ini. Walaupun sebesar zarah sahaja. Misqala zarratin. Bapa dia minta. Sikit sahaja. Lalu anak dia kata, wahai ayah, betapa ringannya permintaan kamu, wahai ayah. Tetapi aku tidak dapat nak bagi sesuatu apapun daripada apa yang aku miliki. Kerana aku takut pada hari ini aku mengalami ketakutan yang sangat hebat. Sama seperti ketakutan yang engkau alami, wahai bapa. Itulah yang dimaksudkan dengan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Okay. Dan dalam hadis yang sahih menceritakan syafaat. Syafaat ketika diminta kepada tiap-tiap rasul dan rasul ulul azmi, semua akan kata waktu ketika itu, aku lebih mengutamakan diriku, sampai Nabi pun kata macam tu. Okay, maksudnya waktu gerak komputer tu. Tapi syafaat akan ada. Syafaat ni kita boleh kategorikan dengan banyak syafaat. Syafaat daripada kawan-kawan. Syafaat daripada syafaatul uzma adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ada syafaat daripada rakan-rakan yang soleh. Syafaat daripada amalan kita. Syafaat daripada Quran yang kita baca. Syafaat daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Syafaat orang ahli syurga yang dah masuk syurga, lepas tu minta
apa nama tu, kita masuk dalam dalam syurga. Okey. Apa nama tu, syafaat ahli syurga kepada kawan-kawan dalam neraka. Oh boleh sampai macam tu to the extent ada syafaat. Tapi apa nama tu, kita ni apa nama tu, kalau dah na'udzubillah min zalik, bentuk rupa bentuk apa nama tu orang yang masuk daripada apa nama tu, daripada neraka ke dalam syurga setelah mendapat syafaat, Nabi sebut dalam hadis dia mislu sararir, maknanya dia apa nama tu, rupa dia macam timun jeruk yang kedut tu. Kalau korang tengok timun jeruk dia dah kedut-kedut tu, itulah rupa rupa orang lepas masuk dalam neraka, lepas tu dapat syafaat masuk dalam syurga. Dan mereka digelar oleh ahli syurga sebagai al-jahannamiyin, iaitu orang-orang daripada neraka jahannam. Nampak tak? Orang daripada neraka lah, begitulah. Jadi itu cerita syafaat. Sebab tu kat dunia ni janganlah terpaling perasan, terutama bapa-bapa lah kita yang lelaki ni. Janganlah terpaling perasan kita lah yang terpaling soleh, kita lah yang terpaling macam-macam. Kita lah yang terpaling baik, kerana mungkin di akhirat nanti itulah cerita yang diceritakan bahawasanya kita akan meminta syafaat. Seorang ayah akan minta syafaat anak dia. Maknanya apa nama tu, minta syafaat orang lain. Jadi kita tak usah duk rasa superior sangatlah. Jadi I provide for the family. Apa kita yang beli beras. Ayat-ayat seumpama itu sebenarnya tak, walaupun ialah orang kita suka bergurau kan, tapi walaupun bergurau mungkin ada yang mengungkapkannya secara sungguh-sungguh kan. Kita yang beli beras, oh yelah memanglah awak beli beras, tapi awak dah semak duit yang awak beli beras tu daripada mana datang, kan. Semualah banyak benda yang perlu kita insafi, sebenarnya tanggungjawab kita besar sangat. So janganlah berbangga sangatlah dengan apa yang kita ada tu. So kita man-man aja. Itu gitulah maksudnya, begitulah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan dirinya. Kalau kita tengah sibuk dekat office ataupun kita tengah sibuk buat sesuatu, bila kita sibuk tu apa yang kita macam mana keadaan kita? Keadaan kita tu kita akan buat sesuatu tu dengan with a fast pace. Kita dengan cepat. Doktor yang tengah sibuk dekat emergency room misalnya, dekat emergency department. Macam mana keadaan? Kalau kita tengok dekat Palestin juga, kan, kita tengok hari ni kita cakap tentang Palestin. Doktor-doktor yang buat pembedahan dekat Palestin, bedah budak tu atas lantai je. Sebab apa? Sebab dah tak ada stretcher dah tak ada apa nama tu, katil dah. Buat pembedahan dah tak ada anesthesia dah tak ada anestetik dah tak ada apa, bius dah. Memang terus bedah begitu je. Memang subhanallah. Jadi kesibukan tu menjadikan kita fokus kepada benda yang kita sedang buat. Di mana ada orang sibuk, saya tengah sibuk ni tapi muka menyadin ataupun tak ada. Saya tengah sibuk tapi berjalan macam dia berjalan atas awan kan. Macam la. Tak ada. Orang tengah sibuk, kita nak tegur dia pun, kita tengok muka dia pun kita tahu ni muka tengah sibuk. Kalau tegur, dalam bahasa Arab ada satu ungkapan, al-mashghul la yushghal. Kalau orang yang tengah sibuk ni jangan disibukkan lagi. Jangan diberikan lagi benda yang menyibukkan. Ataupun kita pergi cakap macam tak ada nak buat apa je, boleh minta tolong, ya Allah. Itu minta penampar dipanggil bahasa sebenarnya itu minta meminta tu macam tak faham kan. Jadi kesibukan menjadikan kita fokus. Begitulah keadaan dekat akhirat, kita terlalu sibuk sehingga kita fokuskan tentang urusan kita sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tuhsyaruna hufatan uratan musyatan ghurla. Kamu akan dibangkitkan di hari akhirat nanti, dihimpunkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, hufat, urat, bertelanjang.
musyatan, berjalan kaki, ghurla dalam keadaan tidak bersunat, yakni tidak berkhitan. Itu dalam keadaan yang asal lah kita. Lalu salah seorang daripada isteri Nabi SAW, ada yang kata Aisyah yang tanya, "Aw yara ba'duna awrata ba'din?" Apakah seseorang daripada kita melihat aurat seseorang yang lain? Maka Nabi SAW jawab, setiap orang likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Nabi baca ayat ni. Setiap orang akan akan disibukkan dengan urusan sendiri sehingga dia tidak mampu ma ashghalahu anin nazar. Maknanya dia nak tengok orang pun tak dan. Dia nak tengok orang lain pun tak sempat. Maknanya tak mampu dah. Tengok orang pun tak mampu. Hari ni kita setiap orang berjalan je, kita keling, kita tengok yang mana boleh body shaming, yang mana ni, itu perangai kita hari ni, tak ada kerja kan. Tapi bila akhirat besok, tak ada siapa yang akan tengok sesiapa. Maka ini adalah keadaan yang sangat huru-hara dan sangat penting pada hari kiamat. Semoga kita menyibukkan diri kita tentang menyibukkan diri kita supaya di akhirat nanti apa yang kita sibukkan dengan diri kita adalah nasib kita sendiri yang mana kita telah sibukkan di dunia kita ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dalam keadaan ni banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan cerita hari akhirat ni yang dihabiskan dengan ayat likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Ada beberapa riwayat, lebih daripada 5 riwayat, dan dalam riwayat-riwayat itu ada perbezaan. Ada yang menambah tidak berkhitan, dibanjiri oleh peluh sendiri sehingga dikepung air peluh itu sampai ke batas telinga mereka. Ini keadaan dan watadnu syams, dan matahari pun mendekat dan sebagainya. Jadi ini banyaklah perkara-perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah. Pada hari itu wajah akan berseri-seri. Okay, this is the other part lah. Kita panggil kita tukar plot cerita. Plot cerita bertukar sekarang. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa, dhahikatun mustabshirah, tertawa riang dan gembira. Yakni ada dua golongan. Bila sebut one part of golongan, satu grup, ada satu grup lagi. Dia mesti ada satu grup. Dia mesti ada vice versa dia. Tertawa riang dan gembira. Ada satu grup muka berseri bercahaya, happy, seronok, iaitu kesenangan yang telah menguasai jiwa dan hati mereka. Dan bila orang seronok, dia appear dekat muka. Bila orang sedih juga appear dekat muka. Susah bagi seseorang untuk menyembunyikan air muka daripada perasaan sebenar dia. Orang susah. Kalau dia tengah marah, dia tengah bengang, muka dia mesti ada ni. Kalau Nabi SAW, kalau dia tengah marah, dia tengah bengang, muka dia akan berubah kemerah-merahan. Muka dia merah, berubah. Orang tahu Nabi tengah marah. Nampak Nabi SAW tengah marah. Jadi orang yang gembira, yang hati dia berbunga-bunga, akan terjelas pada wajah dia kegembiraan tersebut. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah golongan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab apa? Sebab dia dah tahu dah end up dia dekat mana. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Dan ada juga muka-muka yang tertutup 'alaiha ghabarah, tertutup dengan debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Dah lah debu, gelap pula. Hari ni orang perempuan suka pakai debu tu lah. Tapi bukan debu yang macam kat akhirat ni. Janganlah salah anggap pula. Ni kata mentang-mentang lah, kami suka pakai foundation. Ni kan, suka pakai bedak tu. Ustaz pergi cakap kami pula. Tidak, bukan.
Bukan itu maksudnya. Jadi nak menggambarkan debu tu, debu yang kalau kita berjalan penuh macam tentera lah, berjalan dalam hutan, hitam muka-muka kan. Pasal apa? Pasal lalu dekat ni lah, lepas tu lalu dekat ni. Kalau orang yang berpanas-panasan, lepas berpanas tu kulit jadi macam terbakar, gelap gitu. Jadi kesan macam tu lah. Okey, kesan debu dan juga kegelapan yang melitupi muka. Dalam sebuah hadis daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya, daripada datuknya, meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW yuljimu al-kafira al-araqu thumma taqa'ul ghubarah ala wujuhihim qala fahuwa qawluhu wa wujuhun yawma idhin 'alaiha ghabarah. Orang kafir dikekang oleh keringatnya. Orang kafir ni ditenggelami oleh keringat dia, oleh dia punya peluhnya. Kemudian kegelapan menutupi rona ataupun ruang muka mereka. Maknanya darkness is around. Maknanya darkness menyeliputi muka dia lah. Dan muka juga ditutup dengan debu, kata Ibnu Abbas. Satu keadaan lebih buruk dengan keadaan yang lain. Okey. Siapakah mereka itu yang tertutup dengan debu itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Iaitulah orang-orang yang kafir lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain Allah Taala sebut tentang perihal kekufuran ini, wala yalidu illa fajiran kafara, orang-orang yang kekal dalam keadaan kekufuran dia, maka mereka tidak melahirkan selain daripada anak yang durhaka lagi kufur kepada Allah, lagi kafir. Nak sebut kafir ke nak sebut non-muslim, yang tu pun berkelahi juga kita ni, berkelahi tak habis-habis, tak berhenti-berhenti. Ini yang saya nak sebut ni, perangai Yahudi yang masih lagi tak dibuang dalam masyarakat kita. Berkelahi tentang benda yang sepatutnya tak payahlah nak berkelahi. Tak payah nak berkelahi, tak payah nak bergaduh. Sebab kita ni cubalah untuk kita melihat ruang-ruang yang terbaik dalam diri kita, agar kita dapat menjadi manusia yang lebih matang dalam budaya berfikir. Suka saya nak ambil kesempatan sekejap lah untuk kita sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, sebab saya betul-betul ni memang betul-betul ni, sebab saya tengah handle satu program. Program tu pula saya yang handle. Jadi kalau muka abang kau ni tak ada, muka bro ni tak ada, maka budak-budak yang bawah ni biasanya bila bila kapla tak ada, dia orang memang bersukaria lah kan. Jadi kita tak maulah bagi benda tu sehingga ini kan, memang kita kena sampai dululah, sebaik-baiknya apa itulah kan. Lead by example lah. Okay, so saya nak sebut sikit tentang sikap kita dengan isu Palestin. Sebenarnya isu Palestin ataupun isu yang berkait dengan Masjidil Aqsa ini, dia bukanlah isu yang bermusim, dia isu yang lestari sebenarnya. Dia isu yang lestari. Memang betul, saya tidak menafikan apa saja usaha. Ini pun satu, kalau siapa-siapa saja buat apa pun tentang Palestin, whether dia itu datang dari Palestin, isu dia bukan isu agama semata-mata, dia juga isu humanity. Kalau orang memberi belas ihsan kepada Palestin kerana humanity, maka pujilah dia, accept dia kerana humanitarian dia. Kalau orang kafir, ada orang kafir ataupun orang yang bukan Islam, contohnya kalau kita tengok dekat barat pun kan, ada mereka yang bukan Islam menunjukkan empati dan simpati dan solidariti kepada Palestin.
Dia tunjuk benda tu. Sampai kata apa nama tu yang apa nama tu Starbucks apa benda tu yang buat tu kan, you prefer prepare drinks for genocide kan. Apa nama tu Starbucks you cannot hide, you prepare the drinks for genocide gitulah, macam tu lah lebih kurang. Maknanya orang pun tunjuk mereka kafir. Masa mereka berpiket tu tak ada yang pakai seksi, yang pakai seksa, semua ada. Okay, jangan pula yang tu kafir tu boleh pula kita tak cakap apa-apa. Tapi ada orang Islam ni bila ni alah terpaling Palestin konon, apa ini pun tak ni, ini pun tak ni, ini pun tak ni. Okey, sekurang-kurangnya kalau dia cakna isu Palestin tu, maknanya menunjukkan dia ada lagi iman dalam hati dia. Nabi kata apa? Man la yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa dia yang tidak cakna dan ambil apa penting urusan orang-orang yang beriman, maka dia bukan dari kalangan orang beriman. Maksudnya ada lagi ciri-ciri iman dalam diri dia. Jangan kita nafikan usaha siapa-siapa pun. Termasuklah parti-parti politik. Ni apa, ini pun serabut nyok dipanggil. Orang Kedah kata serabut nyok. Serabut nyok ni depa ni. Orang okey, kalau parti kau tak buat, parti orang lain buat, kalau kau tak suka kau diam je. Kalau tak suka, kalau dia benda buat tu benda betul, betul. Janganlah komplain benda dah betul. Diam. Diam lebih baik daripada kau komplain. Bila komplain, nampak sangat kita ni kaki komplain. Semua benda kena komplain. Okey, tak kisahlah. Ini semua ni perangai berkelahi ni perangai Yahudi. Berkelahi. Baca balik kisah Bani Israel. Anak-anak Bani Israel tu ada 12 semua kan. Ramai kan. Ada 12 puak. Tak boleh. Tak boleh. Dah bawa, ya Allah, kalau geram. Kalau you all baca betul-betul lah peta dengan perangai orang Melayu. Okay. Memang akan rasa benda ni terlalu bejat kita dah. Kita ni dah terlalu melarat dah. Okey. Sebab apa? Sebab perangai dia orang dah lah diselamatkan daripada Firaun. Firaun yang jadikan Bani Israel ni stok nak bunuh, stok nak try panah ke, stok apa-apa ke, semua Bani Israel ni. Bunuh anak-anak Bani Israel yang lelaki ikut tahun. Itu semua ni dah lah diselamatkan. Dah selamat dah. Banyak sungai pula. Nak itu, nak ini, nak makanan dari langit, nak, ya Allah. Bila orang suruh masuk, nampak tak? Degil tu, perangai tak bersyukur, perangai tak tak boleh nak compromise, kan? Sampai Allah Ta'ala keluarkan daripada mata air tu, keluarkan 12. Sebab apa? Sebab setiap satu kaum tu pergi dekat mata air masing-masing. Punya tak nak share. Begitulah perangai. Macam itulah kita pun, kalau kita ada perangai-perangai tu, kita mungkin bukan Yahudi dari sudut agama, tapi kita mewarisi ataupun mengambil perangai-perangai kemunafikan, ke Yahudian itu yang masih lagi berada dalam. Tak puas hati, nak berkelahi sahaja. Yang Bani Israel minta, bila Allah Ta'ala suruh sembelih lembu, apa yang dia mau cakap? Lembu macam mana? Warna apa? Kala apa? Bentuk apa-apa? Jantan ke betina? Kan? Sampai hampir sekali mereka tak nak buat benda tu. Sedangkan arahannya simple. Ni semua dekat mana-mana pun sama. Maknanya kalau perangai-perangai ni ada dalam diri kita, dalam organisasi kita, dalam masyarakat kita, dalam kumpulan kita, dalam parti kita ke whatever, kita sebenarnya tidak menjauhkan diri kita daripada perangai Yahudi. Jadi itu nombor satu-satunya benda yang kita kena buang dulu daripada ni. Buang dulu daripada diri kita benda tu. Boycott whatever buat. Siapa yang mampu boycott buat. Sebab tu saya cadang, nak boycott boleh, tapi duit yang sepatutnya beli McD ke apa ke, barang-barang Yahudi tu, kumpul, letak, bagi dekat orang yang terkesan secara langsung dengan pemboikatan tu dalam negara kita. Dia orang tak bersalah.
Yang salah Yahudi nun. Kenapa kita hukum orang kita ni? Yang kerja dengan McD, yang apa nama food chain dia ada supply chain dia, yang kebanyakannya hampir 90%-nya orang Melayu kita. Juga orang Islam juga. Kenapa kita hukum mereka? Kan? Mereka tak dapat. Bila tak ada sale memang ada orang gaji hari. Tak ada sale tak ada dapat gaji. Kata, oh tak ada matinya lah apa nama tak kerja kat McD. Iya, memang tak mati. Tapi waktu dia orang tak dapat apa nama tu allowance harian tu, kalau seminggu mati ke tak dia punya perbelanjaan dia? Matilah. Cakap tu jangan bercakap macam tak ada knowledge dengan tak ada ni. Sebab memang ekonomi tu, sebab tu orang nama dia economic cycle. Cycle lah, dia cycle. Dia akan ada domino effect dan kesan dia. Jadi ini adalah benda-benda yang harus kita fikir supaya kita lebih bertindak dengan dasar ilmu dan juga pengetahuan daripada kita bertindak atas dasar rasa hati dan juga semangat yang apa nama tu merewang lah, maknanya semangat semata-mata. Last sekali kita juga yang bersifat na'udzubillah, kita sendiri yang bersifat seperti sifat Yahudi. Wallahualam, sekadar itu yang boleh saya kongsikan tu Red. Dan sahabat-sahabat guru-guru yang dikasihi sekalian, moga-moga ada kebaikan dan moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas kupasan surah Abasa ayat 33 hingga 42 tadi Ustaz. Ustaz, saya nak ambil peluang bertanyakan dua soalan. Yang pertama, dalam ayat surah Abasa tadi, iaitu ayat ayat yang dia sibuk tadi tu. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Hum yawma idzin sya'nun yughni. Okey, masa Ustaz ulas ayat sebelum ni, selepas tu, dia sibukkan dirinya lepas Wujuhun yawma idzin musfirah. Muka dia macam timun apa semua tu kan. Lepas tu Ustaz dah sebut pasal syafaat tu. Okay. Syafaat ni dari segi lugah ni kita boleh guna secara normal, macam contohlah aku kawan dengan Husni dapatlah syafaat dia kan. Aku kawan dengan Hazhari kan, dapatlah syafaat dia. Okey, itu satu. Dia tiga lah ni. Soalan yang seterusnya daripada situ, bila syafaat itu muncul daripada yang Ustaz sebut tadi, ada beberapa syafaat iaitu rakan yang soleh, Al-Quran, berpuasa, ahli syurga, Rasulullah dan lain-lain. Okey, itu soalan pertama tentang hari ni. Soalan kedua, Ustaz boleh terangkan sikit tak Ustaz? Sebab kalau di luar tu, kadang-kadang mereka ni menganggap Bani Israel adalah Israel pada hari ini. Secara general kan, kita ada beberapa orang, 20 orang ni, kalau Ustaz dapat explain sikit yang itu, mungkin kita boleh sampaikan lah kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah, itu soalan saya. Silakan Ustaz. Okey, yang pertama sekali syafaat ni maksudnya pertolongan. Syafaat ni maksudnya pertolongan ataupun some sort of support. Support ataupun recommendation. Saya lebih suka guna perkataan recommendation. Saya recommend dia ni, kan. Kalau ni boleh kita gunakan dari sudut bahasa. Saya nak minta syafaat sikit lah. Minta syafaat dari sudut bahasa itu pertolongan ataupun rekomendasi. Maknanya itu boleh guna je, tak ada masalah pun. Kan? Apa nama tu, sama ada kat sini ataupun dekat akhirat. Bila dekat akhirat dia digunakan pada konteks akhirat lah. Pada konteks dunia digunakan pada konteks dunia. Bani Israel, siapakah Bani Israel? Bani Israel itu disebut descendant daripada Banu Israel yang 12 tu, yang anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nama Nabi Yaqub, nama lain bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Itu nama Yaqub. Okay, nama Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi orang ada yang ni ada connotation, orang kata korang duk kutuk-kutuk Israel, korang tahu tak Israel tu Yaqub? Yes, of course kita tahu Israel tu Yaqub. Jadi Banu Israel, ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak pun connotation tentang Bani Israel.
which is the biggest part of the human history lah, Bani Israel ni. Ia konotasinya, kebaikannya adalah mereka memang anak-anak Yaqub alaihissalam. Okay. Tapi hari ni Israel yang dimaksudkan adalah way different daripada Israel yang hari ni. Dia ada Sahyun, dia ada Zionis, dia ada yang kosher, dia ada ni kalau sebut ahlul kitab. Okay, Bani Israel ni banyak connotation dia. Ya Bani Israel, ya ahlul kitab. Kan? Dan Allah guna perkataan Yahud. Tiga. Senang je dia sebut tiga dalam Quran. Pertama sekali Bani Israel, ya Bani Israel. Kemudian Allah guna perkataan ya ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Okay, satu. Nombor tiga, Allah guna perkataan Yahud. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang ini dari sudut agama. Tapi mereka tu Bani Israel siapa? Keturunan. Itu in sense of descendant, kan, keturunan. Kemudian sebut nama Yahudi, sebut nama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni dari sudut apa? Dari sudut dia orang punya rujukan. Sebab dia orang ni Ahlul Kitab ni mereka mempunyai kitab Taurah, ya. Taurat dan Injil. Maknanya Ahlul Kitab refers to both Yahudi dan Nasrani. Maknanya mereka mempunyai kitab. Ada kitab samawi yang diturunkan kepada mereka, yang mana mereka mengetahui akan poin-poin ilmu yang sangat penting dalam dunia dari sudut beragama daripada kitab. Meaning mereka ni bukan orang olok-olok, bukan orang yang tidak mengetahui, bukan orang caveman, bukan orang mereka adalah orang yang tahu tentang kitab dan beramal dengan kitab tersebut. Dan beramal dengan kitab tersebut. Maka mereka dipanggil dengan nama ahli kitab, sehingga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan datang, bertemu, kamu akan mendatangi satu kaum daripada ahlul kitab. Kenapa Nabi sebut benda tu? Why it is important untuk Nabi SAW explicitly sebut benda tu? Sebab apa? Sebab ahlul kitab ni orang cerdik. Nak ngabar kan? Berhati-hati tau. Korang pergi nak bercakap macam saya lah. Kalau saya dijemput pergi kepada satu tempat, contoh Ustaz Husni, kami nak minta bagi ceramah juga kat mana? Saya nak minta bagi ceramah di universiti, di hadapan pensyarah-pensyarah. Saya bukan, jangan kau faham pula aku kata pensyarah tu ahlul kitab. Tidak. Maksudnya pensyarah tu kira orang ada ilmu lah. Orang ada ilmu, semua doktor kat depan, semua Profesor Madya, profesor, doktor, lepas tu segala mala belakang tu. Kalau yang medik pula banyak lah, FC, macam-macam kan kat belakang tu. Nak nyebut payah. Maknanya orang yang memang banyak pengetahuan, kau maknanya tak boleh cong lah, tak boleh nak goreng sangat lah kan cerita dia. Maknanya bila Muaz bin Jabal nak pergi tu, you have to be prepared because they know what you already know. Already knew. Maknanya kau dah tahu dah benda tu, dia orang lebih awal tahu. Okay? Kewajipan yang kau nak bagi tahu ni tentang beriman whatever, dia orang lebih dahulu daripada you. Okay? So historically depa ni dulu datang. Okay. Tapi mereka ini dengan hari ini totally different, sebab hari ini Taurat yang mereka pegang adalah Taurat yang sudah ditahrif, Taurat yang sudah diubah. Memang asal golongan mereka ini Bani Israel ini daripada tiga, Nabi Ibrahim AS, Ishak dengan Yaqub. Okay, tiga ni. Tuan-tuan kalau nak dengar banyak dalam YouTube, yang boleh tengoklah ustaz-ustaz kita yang cerita, menarik cerita sejarah ni. Tapi ada satu video dia buat benda tu, dia kata asal daripada tiga ni. Tapi tiga-tiga ni, Nabi Ibrahim, Ishak dengan Yaqub ni kan, agama dia pun sebenarnya apa? Islam lah. Yang dibawa tu adalah Islam kan. So bukanlah lepas pada tu lah dinamakan Yahudi dengan Nasrani kan, sebab sejarahnya itu. Maka hari ni Bani Israel yang disebutkan dah tak sama lah dengan yang tu. Bukan tak sama dari sudut descendant. Mungkin keturunan tu ya ada, tetapi konotasi tu dah tidak sama sebagaimana konotasi. Kerana apa?
kerana mereka sudah berpecah. Yang kita boleh, contohlah golongan yang kita boleh makan ataupun bermuamalah secara baik adalah mungkin kosher, Amish, golongan yang lama-lama ni, golongan Yahudi yang ortodoks lagi, yang memang betul-betul itulah, yang bukan terlibat dengan politicking, geopolitik whatsoever, Yahudi dan juga gerakan-gerakan dia dalam dunia lah, gerakan-gerakan dia dalam dunia. Jadi bila kita tengok apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehancuran Yahudi, Allah Ta'ala angkat mereka 2 kali dan Allah akan hancurkan mereka 2 kali. Ini maksudnya macam mana? Kalau tengok, ada orang kata benda 2 kali ni dah berlaku zaman Assyrian dan juga Nebuchadnezzar dulu. Tapi ada orang kata itu zaman kehancuran Yahudi, dah hancur, dah 2 zaman, dah 2 kehancuran ni, berlakulah kiamat. Kepada Yahudi, wala ta'lunna 'uluwan kabira, maknanya kamu akan diangkat. Tapi kalau kita tengok hari ni, ada orang kata hari ni itulah zaman dia yang dia tinggi, zaman Yahudi tu tinggi balik. Tinggi balik tu maksudnya apa? Dia menguasai. Okay, dia menguasai. Maknanya apa yang dia kuasai? Dia kuasai everything. Kalau tengok listing kita nak boycott tu macam tak terdaya nak boycott. Macam semua benda tu ada dalam kehidupan kita hari-hari, betul? Kan? Sebab apa? Sebab dia kuasai dari sudut ekonomi dan whatever. Jadi maknanya ada perbezaan antara golongan yang asal dengan golongan yang hari ni. So kena ni lah. Bukan maksudnya kita menyebut penyebutan tentang Bani Israel itu apabila kita hentam kita hentam kemuliaan yang pernah ada pada keturunan itu pada asalnya disebabkan oleh mereka itu beriman, mereka itu ahli kitab sebagainya. Tidak. Tetapi hentaman kita pada hari ini adalah kepada mereka yang hari ini, mereka yang melakukan kezaliman pada hari ini. Itu kita hentam yang tu. Itu kita kena clear, kena jelas kat situ supaya kita tak adalah kau hentam-hentam ni baru ni saya hadir satu saya dengan Dr. Jufitri hadir dekat satu majlis ilmu madani itulah yang dibuat oleh PMS kita. Saya pergi tu ada hasrat yang lain sebenarnya, nak minta tarikh Perdana Menteri, nak rasmi, adalah benda yang kerja akunya. Tapi dengar tu alhamdulillah, Tuan Guru Haji Rahim Pendang sembang lah. Lepas tu ada seorang tanya, bagus juga soalan tu, dia tanya, dia kata apa? Dia kata janganlah kita kutuk sangat Bani Israel ni sebab isteri Nabi pun ada daripada kalangan Yahudi kan, maknanya. Lalu dia jawab. Syekh kata apa? Tu guru kata apa? Dia kata tak boleh kira tu depa masuk Islam dah. Nampak? Dia tak boleh kira, depa bila menikah dengan Nabi tu maknanya dah beriman dah kepada Allah SWT. Jadi nak kata we have to be precise lah ataupun objektif lah dalam benda ni, bahawasanya kita tahu Bani Israel, bukan kita kutuk Bani Israel zaman tu kan. Zaman tu pun Allah Ta'ala cerita perangai dia, orang tu pun memang dah perangai dia yang dah memang jauh daripada ajaran asal pun, maknanya dah sudah mereka ini kedegilan mereka itu yang direkodkan dalam Al-Quran. Jadi lepas tu dah lah Nabi-Nabi menyelamatkan mereka bunuh pula Nabi-Nabi. Itulah bendanya, itulah perkara-perkara yang ini. Cuma kalau kita nak cari susu galung mungkinlah agak sukar, tapi tidak menafikan bahawasanya golongan itu adalah yang sama, sebab memang manusia ni lepas daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam tu memang bertebaranlah atas muka bumi ni kan. Jadi keturunan mungkin kita tak boleh nak nafikan juga, tapi ala kullin penyebutan kepada golongan tersebut adalah pada zaman itu, dan penyebutan hari ini kebanyakannya kita refer kepada perangai mereka pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang padat itu. Nampaknya dah pukul 8. Kita benarkan satu soalan. Sahabat-sahabat ada atau cikgu
Silakan. Minit-minit akhir ni, adakah apa-apa saja soalan, pertanyaan, disilakan. Cikgu Hasimah ada, Cikgu Hasimah. Kita bagi penghargaan seperti biasa. Terima kasih. Ini benda ni Ustaz dah sebut tadi tentang boycott tu Ustaz kan. Jadi kalau kita fikirkan bahawa yang bekerja dekat apa? Kat McDonald ke apa lagi yang semua berkaitan dengan apa tu barangan ataupun semua yang kita pergi beli tu semuanya kebanyakan lah saya tengok begitu memang orang Melayu kita. Jadi dia akan jadi satu apa dari segi satu perasaan macam saya lah, saya kesiannya dia orang sebab dia orang ni nak hidup dengan gaji yang dia ada kat situ dengan pendapatan yang ada. Jadi kalau kita boycott, of course lah dia orang kata, Ustaz kata tadi apa kalau kerja hari tu memang tak ada gaji. Jadi macam mana dia nak survive dengan kehidupan dia orang. Jadi itulah di sini ada satu dilema Ustaz kan. Kita dilema sama ada kita ni memang nak boycott sepenuhnya ataupun ada something yang kita boleh bantu dia, bantu apa tu yang pekerja-pekerja tersebut, tapi bagaimana caranya kita nak bantu dia. Tapi di satu sudut lagi kita diminta ataupun diwar-warkan untuk boycott. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dari segi tindakan kita sekarang ni yang kita dalam keadaan dilema ni? Yang pertama sekali kalau tengok McDonald, kalau kita sebut pasal McDonald, senang kita ambil satu contoh lah, contoh paling besar lah. Orang sekarang ni Mary Brown tengah habis stok sebab orang pergi cari bubur kat Mary Brown, orang pergi cari sebab Mary Brown Malaysia punya Malaysia punya. Walaupun asalnya token ni dua-dua tu orang Cina, lantak lah rumah kan. Apa nama tu, yang pentingnya McD sendiri, McDonald. Kalau tengok, dia antara penyumbang. Saya bukan sebut pasal saya pusat zakat. Memang diorang ni bayar zakat. Bila diorang ni bayar zakat, maknanya ada implikasi diorang tu kepada orang miskin. So, nampak tak dia punya kaitan. Dan apabila mereka membayar franchise kepada McDonald's, jumlah yang kita tak pasti sama ada franchise yang dibayar tu ialah in general begitulah kan, akan ada kita sumbang, tapi sumbang ada dua, satu direct, satu indirect. Okay, so apa yang berlaku dalam negara kita, itu yang kita kena faham dari sudut bisnes. Bisnes direct ke, bisnes ni ke, memang macam mana ke, itu semua kena kaji lah. Banyaklah benda kena kaji. Jadi macam mana cara nak boycott dalam masa yang sama kita nak tolong. Sebab boycott ni kita bagi tekanan lah, kita bagi tekanan ya. You boleh buat macam ni, we can do like this. Okay, kita boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita user, kita adalah pengguna, kita adalah consumer. Bila consumer power ni, bila orang tak nak beli, orang tak peduli, orang boleh tinggal. Itu memang kuat kuasa consumer dan sebagainya. Beli di kedai betul. Saya setuju Abang Suwadi kata. Beli kedai nanti orang ambil gambar dengan kecap. Beli bukan takat beli kat kedai. Kalau beli Food Panda pun orang kecap juga. Orang tahu rumah Ustaz Husni. Sekali aku pergi beli Food Panda, keluar McD. Jahanam hidup. Kan? Jadi apa kita nak kena buat? Saya macam ni lah. Idea saya mungkin tedious ataupun tak tahulah, ada setengah orang kata ridiculous, tapi mudahnya. Dekat setiap kawasan kita ada supply chain yang berkaitan kan dengan McDonald's ke whatever ke kan. Yang kita tahu McDonald's, KFC, sekarang ni orang nak boycott semualah. McDonald's, KFC, Pizza Hut, sebagainya kan. Why not satu-satu kawasan tu mesti ada masjid dia ataupun dia ada community yang menyatukan. Tak kira lah masjid ke rukun tetangga ke apa. Kenapa tidak rukun tetangga ke masjid whatever. Dia kena buat kecil je senang. Buat tak usah lah fikir kita kena buat gerakan ini secara gerakan nasional, meninggal. Lambat nak siap benda tu. Okay, kecil je.
dalam komuniti tu ada tak supply chain McDonald ke apa? Ada kan? Contoh ini saya bagi contoh. So fikir, ajak orang yang nak boycott tu buat pengumuman ke, tuan-tuan kita buka tabung. Tabung kita ni nak guna untuk bantu mereka yang dapat gaji hari dekat situ supaya mereka boleh ni oleh kerana kita boycott McD. Mak. So bubur duit dalam tabung tu, berapa duit yang selalu kita beli? Kalau kita kata kita ada family of 5. Kalau kita beli McDonald family of 5. Biasanya kalau family of 5 ni beli sekali McDonald tak kurang pada 100.5. Okay. Terbubur 100.5. Lepas tu orang masjid. Tapi orang masjid ni orang masjid dengan komuniti kenalah jujur. Bagilah semua, tak payahlah sakau pula daripada situ berapa persen. Ini pun perangai Yahudi juga. Ni geram juga aku ni. Memang. Ya Allah, perangai Yahudi di mana-mana. Okay. Ada dah tabung tu, panggillah orang Muslim kita, kawan-kawan kita yang kerja kat McDonald tu, panggil satu hari ke whatever. Okay, ni kami nak bagi, kami nak tolong. Kami mungkin tak dapat nak tolong banyak, tapi takat ni yang kami boleh tolong. Kami terpaksa boycott barang, tapi kami nak jaga juga kebajikan you all. Kami tolong kumpul duit senilai harga yang kami selalu beli benda ni setiap bulan ke whatever ke, kami bagi, kami letak dekat sini supaya kamu dapat ambil manfaat. Dan kalau benda ni nak dibuat dekat tempat-tempat tu pun boleh juga sebenarnya. Tapi ayalah, buatlah macam mana pun asalkan sampai matlamat. Wallahu alam. Itulah yang saya boleh cadang. Terima kasih Ustaz. Ada yang terakhir ni, Dr. Muhammad Syaril Muhammad Tahir. Boleh. Doktor. Assalamualaikum. Salam, Babak. Baik, Alhamdulillah. Dia ingatkan nak cakap Perak keluar Kedah tadi kan? Udah cakap Perak lah kita. Baik. Dengan waktu yang singkat ni, masih Ustaz nak tanya sikit lah. Dalam senario kita di Malaysia ni kan, kita ada bangsa Melayu, Cina, India, macam-macam lagi lah, dengan agama pun macam-macam. Saya mungkin terlepas pandang atau tak dapat apa-apa info, mungkin tak kurang membaca jugalah. Bangsa kita kat Malaysia ni sebenarnya bangsa-bangsa lain, Cina, India dan sebagainya yang bukan Islam lah, macam Ustaz kata nak kata kafir, tak kafir, bukan Islam ke atau macam mana kan. Jadi dia orang ni sebenarnya, adakah kajian ada pernah buat, dia orang ni sebenarnya takut atau tidak dengan Israel, menyokong atau tidak? Saya pernah tengok YouTube ataupun TikTok yang ada juga bangsa-bangsa ni yang mungkin bukan Islam dia ni, yang orang kata apa, buat juga video yang memboikot Israel. Pada kenyataannya, adakah demo ni macam mana? Katakanlah kita diserang, adakah dia orang akan onside kita? Adakah orang Malaysia semua akan takut datang berbom-bom, akan lari di satu sisi bersama orang Islam, ataupun macam mana sebenarnya? Mesti Ustaz. Alright. To be frank, soalan Dr. Syaril ni sebenarnya sebab saya tak adalah buat kajian empirical studies ke tentang orang Cina, India ke kan. To be frank, pada pandangan terhad saya ni, dia ada dua senario. Satu senario, mereka bertindak sebagai warga negara. Itu tu senario yang pertama. Dia akan bertindak sebagai warga negara, which is benda ni terzahir dekat sukan. Unfortunately dekat sukan je. Contoh, kita bukan main sorok kalau Malaysia menang badminton. Tapi Malaysia menang badminton zaman Melayunya, zaman itulah dulu, siapa nama? Datuk Misbun dengan adik-beradik dia. Lepas pada tu siapa yang menang? Nama semua ada Chong, ada Lee, ada Z, ada ni, ada Fu, ada Kok, ada Kiong. Okay? Itu semua nama-nama yang bermain di telinga kita. Tapi because of the nation, kadang dia melawan. Itu yang herannya. Lee Chong Wei lawan Lin Dan. Dua-dua Cina. Rupa tu kalau tengok sebelah-sebelah, memang rupa tak ada, ya Allah, macam adik-beradik je lah. Tapi dia punya gaduh lawan tu, dia punya gaduh tak puas hati berapa tahun tu, bila menang sekali tu, dia punya tengok Lee Chong Wei bila menang dengan Lin Dan, macam mana keadaan dia. Sebab apa? Sebab sila Kak Syalin, Kak Syaz. Okay, so kalau semangat kenegaraan, okay, to me
ada possibility lah dia orang nak with kita sebab Malaysian. Okay, atas nama Malaysian. Bola ke apalah sukan yang kita hantar wakil kita boleh sokong walaupun dia bangsa lain. Kan? Kita boleh, tak ada masalah mati-matian. Sebab apa? Malaysia kan. Itu one part. Positif lah. Saya nampak benda tu positively possible. Positively ataupun dia ada possibility untuk buat. Okay. Yang kedua, saya takut dia jadi macam Ahzab. Macam perang Ahzab. Asalnya orang Yahudi yang duduk dekat Madinah sudah membuat perjanjian piagam Madinah itu, Saqifah Madinah tu, bila dah buat perjanjian itu, mereka berjanji untuk mempertahankan bumi Madinah daripada serangan musuh. Musuh tu siapa? Kaum kafir Quraisy lah kan, musuh tu. Tapi bila Ahzab, dema pula pergi join. Ini second scenario. Maknanya dia dia takut, tapi mungkin dia tak berani to chicken untuk mempertahankan. Kalau if we cannot defeat them, join them. Itu yang berlaku dekat perang Ahzab. So kaum musyrikin Yahudi dekat Madinah pergi join Ahzab. Sebab tu habis je perang Ahzab tu Nabi suruh pergi kat Bani Quraizah tu. Nabi suruh pergi serang, pergi do something, pergi serang lah Yahudi dekat Bani Quraizah tu. Sebab apa? Sebab join tentera Ahzab. You should honor our decree dengan declaration Madinah tu. Pasal apa you tak honor? Pasal apa you tak honor piagam Madinah tu? Okay. So itu dua condition. Saya tak tahu mana satu yang akan berlaku kat Malaysia kalau begitulah. Okay. Tapi history punya ni begitulah yang mungkin akan berlaku. So it's hard to say. Empathy, sympathy, yes, but to katalah berlaku serangan whatever, apakah mereka akan turut bersama? Wallahu a'lam. Itu kita tak tahu. To me, there's always a two side of the coin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian juga menjawab dan soalan-soalan yang beri pandangan tentang berbagai perkara tadi, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Saya kira kita boleh tamatkan kuliah kita sampai di sini saja, insyaAllah Ustaz. Kita persilakan yang bagi Ustaz Mausni untuk bacakan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wal hidayata wal 'afiyata wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا مزيل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين وخاصة في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Ahmad Husni atas kesudian bersama kita pagi ini untuk menyampaikan kuliah beliau, dan insyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan kuliah pada hari Sabtu dan juga Ahad seperti biasa. InsyaAllah kita sudahi kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Boleh buat love. Terima kasih Terima kasih. Dr. Red dan semua. Nak tanya Dr. Syaril ni ada smart ke dulu? Dr. Syaril. Ya cikgu. Tahun Ustazah. berapa? Saya batch Syazlinda. Oh,